Satu keistimewaan pengiran di Gadong, beliau juga bertugas menjadi pengetua tertinggi dalam hal ehwal ketenteraan dan pemerintahan negara-negara yang ditakluki. Dua tugas yang serupa ini juga dijawat oleh Pengiran Temenggung. Tugas demikian hanya akan dipegang oleh pengiran di Gadong setelah Pengiran Temenggung menyelesaikan kerja-kerja beliau dalam penaklukan. Dari apa yang dibincangkan, tugas keempat-empat wazir tadi tidak lepas di antara satu sama lain. Mereka saling bantu-membantu di samping tugas yang khas yang mereka pegang. Buktinya, selain daripada Pengiran Temenggung yang bertanggungjawab dalam hal ehwal ketenteraan, Pengiran Temenggung juga merangkap tugas-tugas sebagai hakim dan juga sebagai Menteri Perhubungan dan Penerangan. Begitu juga dengan Pengiran di Gadong. Selain wazir sebagai pembantu Sultan, Kshatriya juga merupakan jawatan atau gelaran yang memainkan peranan penting dalam menjalankan jentera pemerintahan tradisi. Mengikut Pengiran Muhammad Yusof, ada 3 kategori yang diistilahkan sebagai Kshatriya. 1. Kepala Kshatriya 4. 2. Kshatriya Besar 8. 3. Kshatriya Pengelasan 16. 4. Kshatriya Damit 32. Kepala Kshatriya 4 merupakan jawatan yang penting berbanding dengan kshatriya-kshatriya yang di bawahnya. Mereka yang memegang jawatan Kshatriya 4 adalah terdiri daripada Pengiran Shah Bandar Sahibul Bandar, Pengiran Maharaja Lela Sahibul Kahar, Pengiran Paduka Tuan dan Pengiran Maharaja Adinda. Nama Shah Bandar memang tidak asing lagi dalam mana-mana gelaran di negeri-negeri Melayu, terutama dalam sejarah negeri Melaka. Dalam pemerintahan tradisi Brunei, Pengiran Shah Bandar bertugas untuk mengawasi hal ehwal bandar, terutama hal ehwal perdagangan dan kebajikan saudagar yang berniaga di negeri itu. Keseluruhannya kepada kshatriya seperti yang disebutkan adalah sebagai pembantu kepada wazir-wazir 4. Begitu juga dengan tugas kshatriya besar 8, 16 dan 32. Apa yang lebih ketara, wazir-wazir 4 ini membahagikan tugas-tugas mereka kepada keempat-empat golongan kshatriya sebagai melicinkan tugas mereka. Sementara Sultan adalah sebagai penyelaras dan penaung jentera pentadbiran tradisi. Bahagian kedua yang menjalankan jentera pentadbiran tradisi ialah golongan yang dipanggil menteri-menteri. Menteri-menteri ini dapat digolongkan kepada 5 kumpulan, iaitu 1. Menteri-menteri, 2. Menteri Agama, 3. Menteri Dagang, 4. Menteri Istana, 5. Menteri Darat. Tujuan menteri-menteri dilantik adalah bagi mengenangkan jasa mereka yang telah berkhidmat dengan Sultan. Buktinya dalam kumpulan menteri-menteri, iaitu gelaran Pehin Datuk Perdana Menteri, merupakan gelaran yang diberikan kepada mereka yang berjasa kepada Sultan. Misalnya dalam pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin Ibni Al-Sultan Al-Aidin, Baginda telah pernah memberikan gelaran kepada Ali bin Muhammad, seorang Melayu yang telah dianggap sangat berjasa kepada Baginda. Antara tugas-tugas Pehin Datuk Perdana Menteri ialah mengawasi perjalanan pentadbiran negeri, adat istiadat, kanun, resam dan sara. Beliau juga dilantik sebagai hakim. Begitulah juga dengan tugas menteri-menteri yang lain, seperti Menteri Agama. Beliau bertanggungjawab tentang perjalanan dan perkembangan agama Islam. Begitu juga dengan jawatan Menteri Istana yang lazimnya dilantik khusus melaksanakan kerja-kerja dalam istana. Manakala Menteri Dagang, berlainan tugasnya sedikit dengan menteri-menteri lain. Mereka dilantik dari bangsa Cina dan India yang diam di negeri ini.
Tugas mereka adalah untuk mengawasi hal ehwal dan kesejahteraan orang Cina dan orang India yang bermastautin di negeri ini. Gelaran Pehin merupakan gelaran yang diberikan kepada golongan biasa. Mereka juga memainkan peranan yang penting dalam menjalankan jentera pentadbiran tradisi. Mengikut D.E. Brown, mereka berperanan sebagai tali penghubung di antara golongan atasan dengan golongan rakyat biasa. Sebagaimana juga dengan golongan menteri-menteri, mereka dilantik memegang jawatan ini adalah sebagai mengenangkan jasa mereka kepada pemerintah tradisi. Golongan yang diberi gelaran Pehin ini pula biasanya mereka yang terdiri daripada golongan menteri agama seperti Pehin Datuk Imam, Pehin Sifaja Khatib, Pehin Tuan Imam dan Pehin Udana Khatib. Selain jawatan Pehin yang diberikan kepada orang Melayu, jawatan atau gelaran Pehin juga diberikan kepada golongan orang bukan Islam yang terdiri daripada orang Cina dan orang India. Tujuan gelaran ini diberikan kepada mereka adalah sebagai menghormati jasa mereka yang ditugaskan mengawal hal ehwal bangsa asing yang bermastautin di negeri ini. Umpamanya Pehin Datuk Temenggung, gelaran yang diberikan kepada orang Cina yang menjadi ketua tertinggi bagi kaum Cina. Begitu juga dengan jawatan Pehin Kapten Cina yang menjadi pembantu kepada Pehin Datuk Temenggung. Sementara orang India diberikan gelaran Pehin Datuk Saudagar yang juga menjadi ketua bagi orang India. Inilah merupakan satu keunikan dalam ciri-ciri gelaran pemerintahan tradisi. Sementara gelaran yang paling rendah ialah gelaran jejenang, penyurat, patih dan damong. Mereka ditugaskan memegang jawatan tertentu di kampung-kampung tempat kediaman mereka. Misalnya jejenang adalah sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah yang lain. Mengikut Parnell, jejenang adalah sebagai pemungut cukai. Tetapi mengikut PM Yusof Janang, boleh jadi jejenang mengikut istilah D.E. Brown, bertugas sebagai pemerhati hal ehwal peraturan adat istiadat dalam majlis diraja. Daripada dua pengertian ini sangat jauh berbeza. Jejenang lebih mirip kepada perkataan canang. Canang adalah sejenis alat bunyi-bunyian yang dipalu. Biasanya pada zaman pemerintahan tradisi, canang digunakan sebagai alat memberi tahu kepada orang ramai bahawa ada berita dari raja yang hendak disampaikan kepada rakyat. Jadi pendapat D.E. Brown lebih tepat bahawa jejenang adalah sebagai pemberitahuan atau penghubung berita antara raja dengan rakyat. Kalau perkataan jejenang itu sama erti dengan janang. Jawatan penyurat bermakna sebagai penulis atau wartawan, sementara jawatan penyuruh adalah sebagai tukang sampaikan atau pemberita. Mengikut D.E. Brown, ketiga-tiga jawatan jejenang, penyurat dan penyuruh merupakan mereka yang bertugas sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah yang lain. Lebih tegas sebagai alat komunikasi pada zaman pemerintahan tradisi. Damong dan patih merupakan gelaran yang diberikan kepada penduduk yang diam di kampung air. Mengikut D.E. Brown, gelaran ini sudah wujud sejak awal kedatangan Islam di Brunei lagi. Sementara itu mengikut PM Yusof, Damong adalah ketua Puak Sakai. Damong pula merupakan pembantu kepada patih tadi yang bertugas sebagai ketua pemberitahuan. Gelaran lain yang tidak begitu penting adalah seperti gelaran pengarah, yang bertugas untuk mengarahkan arahan titah sultan kepada rakyat biasa. Panglima ditugaskan sebagai ketua angkatan perang. Memandangkan jawatan atau gelaran panglima dalam istilah tradisi kurang berfungsi pada hari ini,
Panglima ditugaskan sebagai pengawal Sultan dalam majlis adat istiadat yang biasanya diadakan di istana. Mengikut PM Yusof, Panglima ditugaskan menjadi kepala jalan apabila Sultan berangkat. Pada keseluruhannya, pemerintahan tradisi yang diamalkan di Brunei sejak dulu lagi telah menjadi sesuatu yang teradat semata-mata untuk mengukuhkan kesetiaan rakyat kepada raja. Bagi orang Brunei, raja adalah teras dan tonggak negara. Raja menjadi lambang dan kuasa yang tertinggi bagi menjalankan pemerintahan yang berdasarkan pada kanun, syarak, resam dan adat. Dengan hal yang demikian, lahirlah perasaan kesatuan dan perpaduan di kalangan rakyat untuk menyerahkan kuasa mereka kepada raja dengan syarat raja tidak boleh zalim kepada mereka. Kenyataan ini dapat dibuktikan daripada pendapat Haji Hashim Abdul Hamid yang mengatakan bahawa persyaratan timbal balik inilah yang memungkinkan wujudnya jiwa primordial loyalti yang selama ini belum lagi tercemar. Untuk mengukuhkan dan mempermudahkan lagi perjalanan pemerintahan tradisi, Brunei telah membentuk dan menyusun dengan begitu kemas adat istiadatnya. Bagi melicinkan lagi pemerintahan, Brunei telah melantik beberapa pembesar negara seperti yang telah pun dibincangkan tadi, dengan tujuan untuk mempereratkan hubungan rakyat dengan pemerintah, begitulah sebaliknya. Walau bagaimanapun ianya tidak sunyi daripada pencemaran dan pencerobohan apabila kemasukan British ke Brunei yang secara tidak langsung mengubah struktur sosial dan ekonomi orang Melayu. Latar belakang sejarah ekonomi Brunei. Brunei merupakan sebuah negara tua yang sudah wujud setanding kemasyhurannya dengan Sriwijaya di Sumatera, Melaka di Tanah Melayu dan negeri China. Kewujudan Brunei sudah pun nampak sejak abad pertama lagi berdasarkan sumber-sumber Cina dan Arab. Kemasyhuran Brunei lebih menonjol lagi apabila ia mencapai zaman keemasan pada abad ke-16 selepas kejatuhan Melaka. Sebagai sebuah negara yang letaknya di pesisiran pantai barat Borneo, tidak hairan kalau Brunei menjadi sebuah negara yang menjalankan aktiviti-aktiviti perdagangan. Tambahan lagi, Brunei sudah pun mempunyai hubungan politik yang begitu erat dengan negeri China. Kewujudan Brunei sebagai sebuah negara perdagangan bertambah meningkat dengan adanya hasil kapur barus. Dengan kemasyhuran kapur barus inilah yang telah mengharumkan nama Brunei di merata-rata tempat dengan nama jolokan negara kapur barus atau Mountain of Campur, selain nama poni-puni bagi orang Cina. Hubungan perdagangan antara Brunei dengan negeri China sudah lama wujud sejak abad ke-7 lagi. Keadaan ini terjadi adalah disebabkan orang Cina sudah tahu rahsia jalan laut antara negeri China dengan kawasan Asia Tenggara. Mereka telah datang ke Brunei dengan menggunakan jong atau tongkang, sambil membawa barang-barang dagangan seperti emas, perak, sutera dan sutera tiruan yang berwarna-warni, kain jarang, sutera tebal, kain berwarna lima dan kain asap. Barang-barang yang dibawa daripada negeri China ini kemudiannya ditukar dengan barang-barang tempatan seperti kapur barus, tanduk rusa, timah hitam dan putih, perhiasan gantung yang berjelak, gelang tangan yang diperbuat daripada gading, gincu, mangkuk atau piring daripada kayu, tembikar hijau dan lain-lain. Peniaga Cina yang terkenal ketika itu ialah Pulu Hishe. Kemakmuran perdagangan Brunei ketika itu meningkat ke taraf antarabangsa apabila Kota Batu telah menjadi pusat perdagangan. Keadaan ini telah menarik minat saudagar-saudagar hampir di keseluruhan Pulau Borneo untuk berniaga ke situ. Selain peniaga dari Pulau Borneo yang datang berniaga ke Kota Batu,
Peniaga-peniaga dari Pahang, Terengganu, Kelantan, Siam, Kemboja dan Jawa juga datang berniaga ke sana. Mengikut laporan Marco Polo, seorang pengembara Itali yang telah melawat negeri China dan negeri-negeri di rantau ini menyatakan bahawa pada tahun 1291, perdagangan antara Puni dengan China berjalan dengan baik. Apabila saudagar-saudagar Cina sampai ke Puni, mereka akan menghadapkan persembahan kepada Raja Puni. Baginda juga akan turun ke pelabuhan dengan diiringi oleh pembesar-pembesar negara bagi mengalu-alukan kedatangan saudagar Cina. Cara perniagaan yang dijalankan ketika itu adalah melalui perundingan antara saudagar-saudagar Cina dengan pembesar tempatan dalam menetapkan harga barang. Orang persendirian tidak boleh menetapkan harga sesuatu barang tanpa kebenaran daripada mereka. Jadi bentuk perniagaan yang diamalkan ketika itu adalah secara monopoli antara pembesar tempatan dengan saudagar Cina. Berdasarkan laporan Marco Polo jelas dilihat keterlibatan pembesar-pembesar negara dalam menjalankan aktiviti-aktiviti perdagangan tradisi. Keterlibatan mereka ini secara tidak langsung memberi kepercayaan yang penuh kepada orang Cina bahawa perniagaan mereka sentiasa terjamin. Selain itu juga ia telah menampakkan kepada mereka betapa kemantapan ekonomi Brunei ketika itu yang sentiasa diambil perhatian oleh golongan pembesar dan raja. Kemantapan ekonomi ini bertambah kukuh dengan penggunaan mata wang mereka sendiri yang dikenali dengan nama kueh atau disebut juga dengan nama pitis. Wang shilling Cina ini telah digunakan pada tahun 723 hingga 1425. Sementara mata wang tempatan yang digunakan ketika itu ialah dalam sebutan sekayu. Sekayu bernilai 14 sen. Nilai ini berdasarkan nilai harga kain asap yang diniagakan antara orang Cina dengan orang Brunei. Kesan hubungan perdagangan antara negeri China dengan Brunei ketika itu boleh dilihat pada masa ini berdasarkan tinggalan-tinggalan sejarah dan kesan-kesan arkeologi yang baru ditemui. Contohnya manik-manik dan tembikar Cina yang masih boleh didapati di Kota Batu. Dari contoh ini dapat dikesan bahawa pecahan-pecahan tembikar itu adalah kesan peninggalan dari zaman Song dan Ming. Manakala manik-manik yang pelbagai bentuk dan rupa yang dibuat daripada hasil tangan orang Cina boleh didapati daripada orang Murut, Kenyah dan Kayan. Kemajuan perdagangan antara negeri China dengan Puni atau Brunei semakin bertambah maju pada masa pemerintahan dinasti Song lagi. Kemajuan ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkait antara satu dengan yang lain. Pertama, orang Cina sudah mengetahui jalan perdagangan dan pelayaran ke Asia Tenggara lebih awal lagi sejak zaman Kristian. Mengikut setengah-setengah ahli sejarah, wujudnya jalan perdagangan ini adalah lebih awal lagi daripada apa yang dijangkakan, kerana kedapatan sebelum wujud hubungan perdagangan secara persendirian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemajuan perdagangan ini semakin meningkat lagi apabila pengaruh dan kuasa Cina sudah semakin meluas di Laut China Selatan dan kawasan rantau ini pada ketika itu. Peluang ini telah dimanfaatkan oleh orang Cina untuk berdagang dan berhubung terus dengan negara-negara di rantau ini dengan lebih dekat lagi, terutama pada pertengahan abad ke-13. Keadaan ini bertambah makmur lagi bila wujudnya dasar dinasti Song yang menggalakkan perkembangan perdagangan antara negeri China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Kesan-kesan lanjut adanya hubungan perdagangan antara orang Brunei dengan China boleh dilihat daripada hasil cari gali yang terdapat di beberapa tempat di Brunei. Misalnya barang-barang dagangan bekas peninggalan Kerajaan Yuan pada tahun 1368 masih boleh ditemui. Begitu juga bekas peninggalan Kerajaan Ming semasa pemerintahan Maharaja Yuan Lo pada tahun 1402 yang menggalakkan ekspedisi perdagangan dengan kawasan Asia Tenggara. Buktinya ialah dengan penghantaran beberapa ekspedisi Cina yang diketuai oleh Ying Qin tahun 1402 dan Cheng Ho tahun 1405 ke Melaka. Dasar perdagangan yang digalakkan oleh Maharaja China ini secara tidak langsung melibatkan perkembangan perdagangan di Brunei. Bukti yang jelas ialah terjumpanya bekas-bekas pecahan pinggan mangkuk tembikar dan barang-barang dagangan lain yang dibawa oleh orang Cina ke Brunei. Contohnya ialah penemuan seramik Cina pada tahun 1977 hingga 1978 yang dipercayai bekas kepunyaan dinasti Song yang mempunyai ukiran berwarna biru. Manakala ukiran yang berwarna putih adalah seramik tinggalan dinasti Ming. Seramik-seramik ini masih boleh didapati di Terusan Kupang, satu kawasan di tepi Sungai Brunei, kira-kira 3 batu dari Bandar Seri Begawan. Hubungan dagang ini bukan sahaja dilakukan oleh orang Cina, malah orang Siam turut berdagang dengan orang Brunei iaitu sezaman dengan dinasti Ming. Hubungan ini terbukti dengan terjumpanya kesan-kesan tinggalan arkeologi barang-barang dagangan orang Siam yang dibawa dari Sun Halok bersama-sama barang-barang tembikar Cina, seperti batil-batil besar dan pasu bunga Yuan yang didapati di Kampung Kuilap dan Kampung Kilanas. Mengikut Wang Gungwu, hubungan perdagangan antara Brunei, Siam dan China adalah kerana adanya hubungan tiga segi antara ketiga-tiga kawasan ini. Pertama, hubungan dagang antara Siam, Champa dan Patani di Tanah Besar dan pantai barat Laut Borneo. Kedua, hubungan dagang antara pantai Melaka, Sumatera dan Jawa. Ketiga ialah hubungan dagang dengan Kepulauan Utara Filipina. Kawasan pertama dan kedua merupakan dua kawasan yang aktif menjalankan aktiviti-aktiviti perdagangan berbanding dengan kawasan yang ketiga yang selalu dihubungi oleh saudagar-saudagar daripada Kuangtung dan Fukien. Pengaruh yang besar yang mempengaruhi sosioekonomi orang-orang Brunei dalam kegiatan perdagangan ini pada abad ke-15 ialah lahirnya beberapa orang sultan yang giat menjalankan aktiviti-aktiviti yang sama sambil memperluaskan kuasa dan penaklukan Brunei di luar dari negeri Brunei sendiri. Buktinya ialah ekspedisi yang dilancarkan oleh Sultan Bolkiah, Sultan yang kelima yang gemar melakukan ekspedisi pelayaran sambil berniaga. Kegiatan baginda ini secara tidak langsung telah memperluaskan pengaruh dan jajahan taklukan Brunei hingga ke Kepulauan Filipina. Nama baginda telah menjadi terkenal hampir ke seluruh Pulau Borneo dan Filipina dengan nama Nakhoda Ragam. Penglibatan golongan atasan raja ini dalam kegiatan perdagangan telah memberangsangkan lebih luas lagi perkembangan perdagangan tradisi pada peringkat awal. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh golongan pembesar-pembesar ini bertambah maju terutama dalam zaman pemerintahan Sultan Hasan. Baginda telah memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih teratur, iaitu menggubal undang-undang kanun negara mengikut hukum-hukum Islam. Baginda juga melantik beberapa orang pembesar-pembesar negara seperti Pengiran Shah Bandar untuk mengendalikan urusan perdagangan,
bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan saudagar-saudagar yang berniaga di Brunei. Bukan itu sahaja, baginda telah melaksanakan hukum sukatan dan timbangan yang dipanggil hukum gantang dan cupak bagi mengelakkan berlakunya penipuan dan pengambilan riba. Pada peringkat permulaan, penglibatan golongan pembesar ini dalam aktiviti-aktiviti perdagangan tidaklah begitu jelas. Keadaan ini wujud adalah disebabkan mereka lebih menumpukan aktiviti-aktiviti pelayaran semata-mata. Mereka lebih menumpukan soal kecekapan dalam mengendalikan kapal-kapal layar mereka seperti mempelajari perjalanan bintang-bintang, air pasang surut, angin dan sebagainya. Mereka yang mengendalikan pelayaran ini dipanggil nakhoda. Lama-kelamaan oleh sebab aktiviti pelayaran ini lebih bernilai, mereka telah membawa barang-barang dagangan yang terdiri daripada barang-barang tempatan ke luar negeri sebagai barang-barang tukaran atau dagangan apabila mereka singgah di satu-satu pelabuhan asing. Kalaupun tidak barang-barang sebagai barang dagangan, sekurang-kurangnya sebagai barang tukaran bagi mendapatkan barang-barang keperluan mereka dalam pelayaran. Aktiviti sedemikian secara tidak langsung melibatkan mereka dalam perdagangan. Contoh yang jelas ialah Sultan Bolkiah sendiri yang juga sebagai nakhoda, yang mengendalikan kapal baginda sendiri semasa menyusur pantai Borneo hingga ke Filipina. Mengikut Nicholas Starling, penglibatan golongan pembesar dalam aktiviti perdagangan ini hanya lebih ketara pada abad ke-19. Kenyataan ini sesuai dengan pendapat D.E. Brown yang mengatakan, "In 19th century Brunei the control of trade remained largely in the hands of the nobility." Kedua-dua pendapat ini sebenarnya masih lagi diragukan kerana mereka tidak mengkaji begitu mendalam tentang kegiatan para pembesar ini dalam mengendalikan aktiviti perdagangan. Kedua-dua mereka hanya mengkaji di sekitar abad ke-19 sahaja, tanpa mengkaji lebih jauh lagi. Seperti yang sudah maklum, aktiviti perdagangan yang sudah lama wujud sejak Sultan Bolkiah lagi, malah penglibatan mereka lebih awal daripada itu, iaitu sejak adanya hubungan perdagangan antara Puni dengan negeri China. Walau bagaimanapun penglibatan mereka ini tidaklah begitu menonjol seperti peranan yang dimainkan oleh golongan saudagar, contohnya dalam hubungan perdagangan antara Brunei-China pada abad ke-7. Aktiviti perdagangan yang dikendalikan oleh golongan pembesar ini lebih ketara lagi pada abad ke-16 dan 17, apabila Brunei diperintah oleh Sultan Hassan. Pada abad ini Brunei sudah mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka, Filipina, Jawa, Siam dan Kemboja. Buktinya mengikut laporan orang Portugis bahawa sudah ada hubungan antara Melaka dengan Brunei. Kenyataan ini adalah berdasarkan daripada laporan Rui de Brito Patalim, Ketua Gubernur Melaka kepada Raja Manuel I, Raja Portugis, bahawa pada 6 Januari tahun 1514, terdapat 3 buah kapal dagang daripada Brunei membawa batu-batu permata dan barang-barang makanan. Peniaga yang mengendalikan urusan perdagangan ini terdiri daripada orang Moor Arab. Mereka memperkenalkan diri mereka dengan panggilan Lukos Brunei. Sementara raja mereka keturunan orang Pagan. Daripada laporan di atas jelas sekali bahawa orang Brunei sudah pun menjalankan aktiviti-aktiviti perdagangan dengan Melaka. Mereka juga sempat memperkenalkan raja mereka kepada orang Portugis sebagai penaung kegiatan perdagangan ini. Walaupun peranan Sultan tidak begitu jelas dalam aktiviti perdagangan,
Sekurang-kurangnya baginda adalah sebagai utusan bagi memperkenalkan negeri ini kepada negara luar. Untuk mempereratkan lagi hubungan perdagangan antara Melaka dengan Brunei, maka pada tahun 1514 Sultan Brunei telah menghadiahkan 3 kati, 7 tahil kapur barus bersama-sama dengan lilin lebah kepada Raja Portugis. Tidak ketinggalan juga dalam kesempatan ini, Pangeran Temenggung melalui kapal peribadinya telah menghadiahi Raja Portugis dengan hadiah yang sama. Mengikut Summa Oriental yang ditulis oleh Tom Pires, bukan golongan atasan sahaja yang membuat hubungan perdagangan dengan Melaka, bahawa saudagar-saudagar golongan pertengahan juga berulang-alik berniaga dengan Melaka. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti daging, ikan, beras dan sagu di samping membawa emas yang bermutu rendah, kapur barus, lilin dan madu lebah. Untuk mengemaskinikan sistem perdagangan pada masa itu supaya lebih teratur lagi, para pembesar negara telah memperkenalkan beberapa sistem cukai tradisi kepada golongan tertentu bagi kepentingan mereka, sebab golongan inilah yang menguasai kebanyakan ekonomi negara ketika itu. Contohnya cukai dagang, merupakan cukai yang diperkenalkan kepada peniaga-peniaga yang berniaga di negeri ini. Cukai serah dan cukai basuh betis kaki, merupakan cukai yang dikenakan ke atas kaum Bumiputera oleh golongan pengiran atau ketua daerah yang telah melawat ke daerah yang mereka kuasai. Sementara cukai bungkal sauk pula merupakan cukai yang dikenakan kepada nahoda kapal, saudagar, apabila kapal-kapal mereka mula meninggalkan pelabuhan. Akhir sekali cukai tolong, merupakan cukai yang dikenakan oleh golongan bangsawan ke atas anak buah mereka apabila keluarga mereka mengadakan sesuatu majlis kenduri kendara. Hasil kegiatan pungutan cukai ini jelas merupakan sumber atau hasil punca pendapatan golongan pembesar. Mengikut D.E. Brown, golongan pengiran inilah yang mengawal dan memonopoli terus sebarang perdagangan yang dijalankan oleh saudagar-saudagar, di samping mereka menjalankan jentera pentadbiran tradisi. Walaupun kegiatan perdagangan dikuasai oleh golongan bangsawan, kegiatan mereka ini hanya terhad kepada kawasan yang mereka kuasai sahaja. Di sini mereka tidak bebas seperti kegiatan yang dijalankan oleh golongan saudagar. Keadaan ini wujud disebabkan mereka terkongkong dengan tugas mereka sebagai pemerintah dan pentadbir. Aktiviti perdagangan hanya merupakan sumber pendapatan sampingan. Walau bagaimanapun campur tangan mereka dalam aktiviti perdagangan ini tidak dapat dinafikan sama sekali. Seandainya seorang pembesar itu benar-benar tidak menjalankan kegiatan perdagangan dengan secara langsung, mereka boleh juga menambah hasil pendapatan mereka dengan cara pengutipan cukai. Contoh yang jelas ialah cukai dagang. Sementara itu Sultan dan Pengiran Shah Bandar merupakan golongan yang mempunyai kuasa mutlak secara langsung kepada kegiatan perdagangan. Mereka boleh mewarisi atau mengisytiharkan sebagai pewaris perdagangan seandainya berlaku krisis dalam kegiatan perdagangan ini. Keadaan ini wujud disebabkan mereka adalah sebagai pengawal atau pegawai tertinggi dalam mengawal apa juga aktiviti perdagangan. Kenyataan ini dapat dibuktikan semasa lawatan F. Magellan ke Brunei pada bulan Julai tahun 1521 dalam ekspedisi mereka mengelilingi dunia. Sebelum mereka mendaratkan kapal mereka ke Brunei dalam tujuan perdagangan, mereka terlebih dahulu mendapatkan kebenaran Sultan.
Golongan peniaga biasa yang bukan terdiri daripada golongan bangsawan atau pembesar negara, mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan perdagangan. Contohnya yang jelas ialah nakhoda manis yang menjalankan perniagaannya dari satu negeri ke satu negeri yang lain, sehingga dia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Mengikut D.E. Brown, golongan biasa ini walaupun mereka bebas menjalankan kegiatan perdagangan, mereka masih terikat lagi dengan golongan pembesar, seperti yang dibincangkan di atas tadi. Biasanya mereka terlebih dahulu memperoleh kebenaran daripada wakil-wakil pengiran yang mengawasi kegiatan perdagangan di daerah atau tempat mereka menjalankan kegiatan perdagangan itu. Dari kenyataan ini, golongan peniaga biasa adalah merupakan sebagai alat atau ejen golongan pembesar dalam mengaut keuntungan daripada hasil perniagaan tradisi ini. Kebebasan golongan Bumiputera untuk menjalankan aktiviti perdagangan ini bergantung kepada kesanggupan mereka untuk membayar cukai yang telah ditetapkan oleh golongan pengiran atau pengawas perdagangan. Mengikut James Brooke, para pedagang berjaya mengelakkan penguasaan perdagangan daripada golongan bangsawan dengan berurusan terus dengan pihak berkuasa tempatan yang ada di antaranya, bukan golongan bangsawan. Sikap monopoli golongan bangsawan dalam aktiviti perdagangan ini memang tidak disenangi oleh beberapa golongan pedagang yang ingin bebas menjalankan aktiviti perdagangan mereka daripada dipengaruhi oleh golongan ini. Malah mereka seboleh-bolehnya mengelakkan diri daripada membayar cukai yang dikenakan ke atas mereka. Contohnya golongan peniaga dari Kampung Burung Pingai yang enggan membayar cukai kepada pemerintah. Tindakan mereka ini cukup menimbulkan kemarahan pengiran muda Hasim pada tahun 1840, kerana beliau menyedari tindakan pedagang bebas ini akan mengurangkan pendapatan daripada cukai kepada golongan bangsawan. Walau bagaimana cara pun yang dilakukan oleh mereka untuk memperoleh kebebasan perdagangan ini, namun mereka masih juga dipengaruhi dan dikongkong oleh golongan bangsawan tadi, sebab sudah menjadi tradisi bahawa golongan bangsawan mempunyai kuasa mutlak dalam mengawal kegiatan perdagangan tradisi. Untuk melicinkan pengutipan cukai yang dikenakan oleh golongan bangsawan ini kepada saudagar atau peniaga, beberapa orang wakil pemungut cukai telah dilantik. Mereka ditugaskan untuk mengutip cukai di tempat yang diarahkan oleh mereka. Biasanya kuat kuasa mengutip cukai ini hanya terhad kepada satu-satu kawasan yang dikuasai atau diperintah oleh pengutip cukai golongan pengiran. Hasil kutipan cukai ini akan diserahkan kepada pengiran atau penguasa perdagangan yang biasanya mempunyai pejabatnya di kawasan bandar. Satu perkara yang menarik dalam sistem pemungutan cukai tradisional ini ialah cara atau keberkesanan cukai-cukai ini dikutip. Keberkesanannya ini terletak kepada jauh atau dekatnya kawasan yang bakal dikutip cukainya. Seandainya kawasan yang hendak dikutip cukai itu dekat dengan bandar atau mudah dihubungi oleh wakil pemungut cukai, maka pemungutan cukai itu akan berjalan dengan lancar dan sempurna dan tidak berlaku apa-apa penyelewengan. Sebaliknya kawasan yang jauh dan sukar dihubungi, maka hasil pemungutan cukai tidak akan memuaskan sebab kerja-kerja pemungutan tidak berjalan dengan lancar dan sempurna. Keadaan ini wujud disebabkan oleh kuasa dan pengaruh pengiran atau penguatkuasa cukai tadi berkurangan di kawasan tersebut. Keduanya ia tidak mendapat perhatian yang penuh daripada pengiran tadi. Mengikut D.E. Brown, pegawai yang ditugaskan untuk mengutip cukai ini biasanya terdiri daripada orang Islam,
walaupun ianya tidak semestinya orang Melayu. Contohnya pemungut cukai di Sarawak. Wakil pengiran terdiri daripada orang Melayu Sarawak. Sementara di Borneo Utara adalah diwakilkan kepada orang Islam Filipina yang bertugas mengawal perdagangan. Begitu juga dengan cukai-cukai yang dikutip daripada masyarakat Melayu yang mendiami di pesisiran pantai, cukainya dikutip oleh orang Melayu sendiri. Bagi kawasan pedalaman pula, cukainya akan dikutip oleh ketua suku atau menteri darat itu sendiri. Kadang-kadang pula kedapatan cukai-cukai itu dikutip oleh pengiran itu sendiri bagi cukai-cukai yang dikenakan ke atas anak buahnya atau peniaga di bawah kekuasaannya. Contohnya ialah cukai dagang. Pengiran terlebih dahulu mengutip cukai-cukai berkenaan sebelum peniaga itu dibenarkan pergi atau meninggalkan pelabuhan. Setelah cukai-cukai dibayar, barulah peniaga itu bebas menjalankan perniagaannya. Tujuan golongan pengiran ini berbuat demikian adalah untuk memastikan bahawa cukai-cukai itu telah dikutip bagi mengelakkan penipuan atau rasuah. Dalam perdagangan tradisi, seperti juga dengan pentadbiran moden, barang-barang buatan tempatan biasanya tidak dikenakan cukai, kecuali barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Contohnya barang-barang yang dibuat daripada kawasan pantai barat Borneo tidak dikenakan cukai sebab kawasan itu diiktiraf sebagai perdagangan dalam negeri. Bagi pemodal atau pengusaha tempatan, mereka merupakan golongan yang banyak menghasilkan barang-barang tradisi terutama bagi barang-barang yang diperbuat daripada hasil pertukangan tangan sebagai sumber mata pencarian mereka sekaligus sebagai barang-barang dagangan selain hasil pertanian dan hutan. Antara perusahaan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisi ialah perusahaan pertukangan perak, tenunan, anyaman dan sebagainya. Perusahaan membuat perahu nelayan dan perahu layar yang biasa digunakan di perairan Brunei juga diusahakan. Kedua-dua perusahaan ini masih diusahakan sampai kini, di samping perusahaan kecil yang lain. Kegiatan perusahaan kraft tangan, ukir-mengukir terutama barang-barang yang diperbuat daripada tembaga, emas dan perak, telah bermula sejak pemerintahan Sultan Bolkiah. Mengikut Al-Sabri PG Muhammad, perusahaan tembaga yang diusahakan di Brunei telah menarik minat orang Cina sejak tahun 511 lagi iaitu sezaman dengan perusahaan membuat kapal yang diukir dengan pelbagai bentuk ukiran yang menarik. Perusahaan tembaga telah dijadikan perusahaan tradisi yang menjadi warisan turun-temurun. Mengikut laporan Antonio Pigafetta, seorang penulis dan ahli pelayaran bangsa Itali yang telah melawat Brunei pada tahun 1521, telah sempat melaporkan bahawa alat-alat bunyi-bunyian yang digunakan ketika itu terdiri daripada alat-alat yang diperbuat daripada tembaga. Perusahaan tembaga ini telah menjadi perusahaan yang penting pada abad ke-19. Selain perusahaan tembaga, perusahaan membuat kapal-kapal layar dan kapal dagang yang digunakan untuk berniaga telah wujud ketika itu. Kapal-kapal ini diukir dengan ukiran yang menarik hasil dari kemahiran orang-orang Brunei pada masa itu. Satu lagi perusahaan tradisi yang setanding dengan kedua-dua perusahaan tadi ialah perusahaan bertenun kain yang diusahakan di rumah-rumah persendirian, terutama bagi penduduk yang tinggal di sekitar kampung air seperti Kampung Lurong, Sikuna, Kampung Sungai Kedayan, Kampung Burung Pingai dan Kampung Bukit Salat. Bertenun kain secara tradisi memerlukan kesabaran dan ketekunan.
Biasanya kain-kain yang dihasilkan mempunyai mutu yang tinggi kerana kain yang ditenun disulam dengan benang emas selain benang biasa. Contohnya ialah kain sipugot, pucuk rebung dan lain-lain. Kain tenun ini menjadi salah satu dari barang dagangan yang dibawa keluar negeri sebagai barang-barang dagangan. Perusahaan kecil-kecil yang lain juga diusahakan seperti perusahaan membuat kapur. Perusahaan ini diperoleh daripada kulit-kulit kerang laut. Pada awal abad ke-20, perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan membuat cat rumah. Perusahaan membuat gula apung atau gula anal merupakan perusahaan gula tradisi. Gula ini diperolehi daripada pokok nipah yang tumbuh di tepi-tepi Sungai Brunei. Untuk memperolehinya ialah dengan cara memasak buah apung sehingga menghasilkan gula. Gula apung merupakan salah satu bahan-bahan yang dicampurkan untuk membuat makanan atau kuih-kuih tradisi. Pada abad ke-20 gula ini sudah berkurangan kerana sudah diganti oleh gula pasir. Selain membuat gula apung, perusahaan gula gelagah tebu juga diusahakan terutama di Kampung Berigbi, Mata-Mata dan Tungku. Gula ini digunakan untuk dicampur dengan minuman sebelum menggunakan gula biasa. Perusahaan lain ialah membuat kayu arang, belacan dan garam. Kesemua perusahaan ini berkurangan pada awal abad ke-20 kerana Brunei sudah dilanda pemodenan. Mereka lebih suka bekerja dengan kerajaan daripada mengusahakan perusahaan tradisi ini. Kedua, adanya barang-barang atau bahan-bahan makanan ganti yang lebih baik yang lebih mudah didapati. Hasil-hasil perusahaan di atas dijadikan bahan-bahan dagangan dalam perusahaan tradisi yang disalurkan melalui beberapa cara perdagangan tradisi yang diamalkan di negeri ini. Salah satu daripadanya ialah mengalu. Mengalu adalah merupakan salah satu corak perdagangan tradisional yang diamalkan di perairan Sungai Brunei yang diusahakan oleh peniaga-peniaga Melayu. Sejarah wujudnya perdagangan tradisi ini sudah bermula sejak 500 tahun dahulu. Perniagaan ini bukan sahaja diwarisi oleh orang Melayu, malah juga diamalkan oleh orang Arab yang bertujuan untuk mengembangkan agama Islam sambil menjalankan aktiviti perdagangan di kawasan pedalaman di hulu Sungai Brunei. Perniagaan mengalu ini beroperasi dengan cara memborong, memajak, dengan membeli beberapa barang-barang dagangan daripada pembekal, kemudian barang-barang itu ditukar atau dijual dengan membeli barang-barang hasil tanaman orang-orang kampung di pedalaman yang tinggal di sepanjang Sungai Brunei. Barang-barang yang diedarkan tadi dijual kepada golongan padian, iaitu satu lagi corak perniagaan tradisional. Peniaga-peniaga yang menjalankan bentuk aktiviti-aktiviti ini dipanggil pengalu. Biasanya pengalu terdiri daripada kaum lelaki dan ada juga sebahagiannya terdiri daripada kaum wanita. Barang-barang yang diniagakan terdiri daripada ikan kering, kerang-kerangan, barang-barang keperluan dapur dan pakaian. Kadang-kadang pengalu membeli ikan yang baru ditangkap daripada kaum nelayan. Kemudian ikan itu dijual di pedalaman setelah dimasinkan. Keadaan ini wujud disebabkan perjalanan menyusur Sungai Brunei memakan masa yang lama dan lambat, maka adalah sukar bagi mereka membekalkan ikan-ikan yang masih segar. Mereka juga membekalkan kuih-muih tradisional seperti makanan cincin, sapit, penyeram, ardam, kuripit, koya, madu kesitat dan lain-lain. Semua nama kuih-muih ini merupakan makanan tradisi ketika itu. Selain mengalu,
padian juga merupakan satu lagi corak perniagaan tradisi yang hampir serupa dengan perniagaan mengalu. Cuma perbezaannya, padian dijalankan di sekitar kampung air. Kedua, kebanyakannya aktiviti perniagaan ini dijalankan kaum perempuan yang separuh umur. Mereka memakai topi besar dengan mendayung sebuah perahu kecil. Mereka akan berdayung dari sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain untuk menjual hasil dagangan mereka, terutama apabila air sedang pasang. Kebiasaannya sebelum mereka berniaga, mereka akan berkumpul dan membuat beberapa kelompok. Tujuan mereka berbuat demikian adalah untuk mendapatkan barang-barang dagangan daripada peraih atau pengalu-pengalu yang pulang dari mengalu. Mereka juga akan memborong hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh kaum nelayan untuk dijual kepada pelanggan mereka di sekitar kampung air. Antara hasil barangan yang biasa mereka jual ialah sayur-sayuran, buah-buahan, ubi kayu, sagu, ikan dan lain-lain. Mengikut sejarahnya, corak padian ini bermula sejak wujudnya kampung air yang pertama di sekitar Kota Batu pada abad ke-15. Kenyataan ini dapat dilihat daripada laporan Pigafetta yang pernah melawat Brunei pada tahun 1521 yang mengatakan apabila air pasang, peniaga wanita akan mengayuh sampan di sepanjang pekan untuk menjual barang keperluan. Kewujudan padian adalah sesuai dengan keadaan Brunei ketika itu, kerana pekan Brunei letaknya di kampung air. Jadi tidak hairan dengan ketiadaan pasar yang tetap seperti pasar tamu atau pasar minggu sebagaimana yang ada pada hari ini, maka sudah menjadi kewajipan mereka untuk mengambil alih pasar-pasar yang sedemikian. Gambaran yang jelas dalam kehidupan masyarakat padian ini boleh dilihat seperti pasar terapung di Thailand. Banyak lagi aktiviti-aktiviti perdagangan tradisi yang masih diamalkan di negeri ini, umpamanya mengusahakan hasil-hasil hutan seperti rotan, sagu, kayu bakau, damar dan lain-lain lagi. Contoh-contoh ini merupakan perusahaan tempatan yang diusahakan oleh pihak persendirian. Perusahaan ini tidaklah begitu terkenal seperti usaha-usaha perniagaan yang telah dibincangkan di atas tadi. Dalam urus niaga pada peringkat permulaan, seperti yang diamalkan oleh negara-negara lain, mereka mengamalkan sistem pertukaran barang pada awalnya, iaitu pertukaran barang sama barang yang bersesuaian dengan kehendak dan keadaannya. Kemudian keadaan ini berubah apabila ada negara yang lebih bertamadun memperkenalkan sistem penggunaan mata wang seperti negeri Arab, India dan China. Keadaan ini telah mempengaruhi dan merubah sistem perniagaan tradisi di Brunei. Mereka telah mula menggunakan mata wang dalam urus niaga di negeri ini. Mengikut saran Singh, Brunei telah menggunakan mata wangnya yang pertama yang diperbuat daripada gangsa dan tembaga. Kedua-dua logam ini sebenarnya telah lebih dulu diperkenalkan oleh orang-orang Cina sebagai mata wang yang sah digunakan. Kenyataan ini dibuktikan oleh beliau daripada kesan-kesan tinggalan arkeologi yang terdapat di negeri ini. Sebelum penggunaan mata wang gangsa dan tembaga sebagai wang yang sah di negeri ini, orang-orang Cina telah memperkenalkan mata wang pitis dan kua, seperti yang telah dibincangkan dahulu. Duit-duit shilling ini merupakan mata wang yang mula-mula diperkenalkan di negeri ini semasa hubungan Brunei dengan China pada tahun 723 hingga 1425. Bentuk mata wang pitis adalah pipih, bulat dan berwarna kuning.
Sementara mata wang Kua juga mempunyai bentuk yang sama tetapi terdapat satu lubang 4 segi di tengah-tengahnya dan bertulisan Cina. Selain mata wang Cina yang sah digunakan di Brunei, Brunei juga memperkenalkan wang besi sebagai duit shilling dengan nilai yang rendah, sebab besi bukanlah satu logam yang bermutu tinggi. Nilai wang ini dikira 1 inci persegi sama dengan 1 ringgit.